Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2024, kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan SPM sebenar tahun 2023. Kita lihat soalan kita yang pertama, iaitu soalan 11A. Nyatakan dua jenis matlamat keuangan. Jadi matlamat keuangan kita ada dua, iaitu matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Seterusnya soalan 11B. Jadual 7 menunjukkan pelan keuangan bulanan Encik Rashid. 1 Roman. Berdasarkan jadual 7, tentukan aliran tunai Encik Rashid dan nyatakan jenis aliran tunai itu. Jadi kata kunci kita di sini adalah aliran tunai. Aliran tunai kita akan ambil jumlah pendapatan, iaitu kita ada pendapatan pasif dan aktif. Kemudian kita akan tolak dengan perbelanjaan, iaitu perbelanjaan tetap bulanan dan perbelanjaan tidak tetap bulanan. Jadi kita akan tambah untuk ketiga-tiga bahagian ini, iaitu pendapatan ini tertambah, tertolak dengan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Jadi di sini adalah aliran tunai positif. Seterusnya soalan B2 Roman. Encik Rashid mempunyai matlamat keuangan, iaitu menyimpan wang yang cukup untuk berkahwin dalam masa 1 tahun. Dia perlu menyediakan RM10,850 sebagai wang hantaran dan RM13,000 sebagai perbelanjaan majlis tersebut. Soalan A. Hitung beza antara simpanan bulanan yang diperlukan oleh Encik Rashid untuk mencapai matlamat keuangannya dengan aliran tunai di B1 Roman. Jadi di sini kita akan ambil jumlah keseluruhan perbelanjaan untuk majlis perkahwinannya. Kita akan tambah RM10,850 dengan RM13,000. Kemudian kita akan bahagi dengan 12. Ini untuk mendapatkan nilai dalam tempoh 1 bulan. Kemudian kita tolak dengan aliran tunai di B1 tadi, iaitu RM1,842. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat RM145.50. Selanjutnya untuk soalan B, 2 Roman dan B. Cadangkan dua perubahan yang Encik Rashid perlu lakukan pada pelan keuangan bulanannya seperti yang ditunjukkan dalam darjah 7 untuk mencapai matlamat keuangannya. Jadi di sini sebenarnya Encik Rashid masih lagi kekurangan RM145.50 tiap-tiap bulan untuk mencukupkan perbelanjaan majlis perkahwinannya nanti. Jadi kita akan tengok balik pada jadual 7. Di sini kita perlu kurangkan perbelanjaan tidak tetap Encik Rashid. Sama ada kita nyatakan kita perlu kurangkan bil utility ataupun makan minum, belanja petrol ataupun bil telefon. Jadi kita boleh sarankan mana-mana perubahan ini kepada Encik Rashid. Jadi di sini kita boleh nyatakan Encik Rashid perlu kurangkan belanja makan dan minum dan Encik Rashid juga perlu kurangkan belanja petrol. Selain daripada mengurangkan perbelanjaan tidak tetap bulanan, Encik Rashid juga sebenarnya boleh menambahkan pendapatan pasifnya di sini. Jadi kita boleh nyatakan mana-mana cadangan kepada Encik Rashid. Jadi untuk soalan ini, cikgu akan tulis kurangkan belanja makan dan minum dan kurangkan belanja petrol. Baiklah, selanjutnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 11A, kita akan dapat 1 markah. Selanjutnya untuk soalan B1 Roman, langkah pengiraan, kita akan dapat 1 markah, jawapan 1 markah, kemudian ternyatakan aliran tunai positif, 1 lagi markah. Selanjutnya untuk soalan B2 Roman dan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk cadangan masing-masing kita akan dapat 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 8 markah. Dan seterusnya terlihat soalan nombor 12. A. Jadual 8 menunjukkan jumlah perbelanjaan bagi pelanggan di sebuah pasaraya pada 2 hari berbeza. Berdasarkan jadual 8, nyatakan saiz selang kelas dan julat bagi data itu.
Lihat pada selang kelas kita, kita ambil mana-mana satu selang kelas. Kita ambil selang kelas kita yang pertama ni. Selang kelas antara 70 dan 79. Jadi untuk mendapatkan saiz selang kelas, kita akan ambil sempadan atas tolak sempadan bawah. Jadi sempadan atas di sini adalah 79.5 dan sempadan bawah 69.5. Jadi 79.5 tolak dengan 69.5, kita akan dapat 10. Jadi jawapan kita di sini adalah 10. Okay, seterusnya, julat bagi data itu. Jadi untuk mendapatkan julat, kita akan ambil nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Jadi di sini kita ada data terkumpul. Data terkumpul kita tak tahu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jadi di sini kita akan ambil titik tengah bagi setiap selang kelas. Kita ambil titik tengah bagi kelas yang paling besar tolak dengan titik tengah kelas yang paling kecil kat sini. Jadi titik tengah di sini kita akan dapat 134.5. Kemudian kelas yang paling kecil kita akan dapat 74.5. Jadi 134.5 tolak dengan 74.5, kita akan dapat 60. Seterusnya soalan 2 Roman. Cari nilai X jika jumlah bilangan pelanggan pada hari itu ialah 68 orang. Di sini pada hari kedua, jumlah pelanggan adalah 68 orang. Kita dapatkan X, kita akan tolak 68 dengan 2, 4, 3, 8, 14 dan 20. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 17. Seterusnya untuk soalan B. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Raja 6 pada halaman 22 menunjukkan poligon kekerapan yang dilukis berdasarkan data hari pertama. Menggunakan kertas graf yang sama, lukis poligon kekerapan berdasarkan data hari kedua. Terlihat pada ruangan jawapan, kita ada poligon kekerapan hari pertama. Jadi kita akan lukis pada hari kedua, terlihat pada data kita di sini. Kita akan ambil data hari kedua di sini. Jadi, pertama sekali kita akan plotkan pada kekerapan sifar terlebih dahulu. Kemudian untuk hari kedua 74.5 ada 2 orang, kita plot ada 2. Kemudian seterusnya 4. Kemudian akhir sekali kita akan plot pada sifar balik. Okay, selepas kita plot, kita akan sambungkan titik-titik ini dengan garis lurus dan kita kena guna pembaris. Ini jawapan kita untuk soalan ini. Okay, seterusnya kita lihat soalan C, 1 Roman. Nyatakan bentuk taburan bagi jumlah perbelanjaan kedua-dua hari tersebut. Jadi di sini kita ada hari pertama dan hari kedua. Terlihat pada hari pertama, kedudukan nilai maksimumnya berada di tengah-tengah di antara kiri dan kanan. Jadi bentuknya adalah bentuk simetri ataupun bentuk loceng. Manakala untuk hari kedua, terlihat kedudukan nilai maksimumnya berada di sebelah kanan. Jadi di sini kita boleh nyatakan bahawa bentuknya adalah pencong kiri. Seterusnya terlihat soalan C2 Roman. Tentukan hari yang manakah mewakili perbelanjaan ketika pasaraya mengadakan jualan istimewa. Justifikasikan jawapan anda. Dan kalau kita lihat pada graf kita ini, perbelanjaan yang paling ramai pelanggan yang berbelanja dengan nilai yang tinggi adalah pada hari kedua, iaitu 20 orang dia belanja RM124.50. Jadi di sini kita boleh nyatakan jualan istimewa adalah pada hari kedua. Jadi justifikasinya kerana seramai 20 orang pelanggan berbelanja lebih pada hari kedua tersebut. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan A1 Roman, nyatakan saiz selang kelas 1 markah dan julat 1 markah. Kemudian untuk soalan A2 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah.
Kemudian untuk soalan B, kita melukis poligon kekerapan. Kita plot semua titik dengan betul. Di sini kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lurus, kita akan dapat lagi 1 markah. Kemudian untuk soalan C, dinyatakan bentuk untuk hari pertama 1 markah, bentuk hari kedua 1 lagi markah. Kemudian untuk C2 Roman, dinyatakan hari kedua dan justifikasi terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 10 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 13. 5 orang rakan disuruh tentang aktiviti yang mereka gemari. Kita lihat pada tabel 9.1 dan rajah 7.1. Untuk soalan A, nyatakan label yang perlu digunakan untuk bucu Q dan tepi K. Kita lihat pada bucu Q. Bucu Q ini ada 3 bucu. Jadi 3 bucu ini dia adalah mewakili sukan yang dimainkan, iaitu bowling, badminton dan juga mendaki. Kalau untuk tepi diwakili oleh orang yang bermain, iaitu Surya, Suzy dan sebagainya. Kita lihat bucu Q. Bucu Q kat sini dimainkan oleh 3 orang, iaitu Surya, M dan juga K. Jadi kita tengok yang mana yang dimainkan oleh 3 orang, iaitu badminton dan juga mendaki. Kemudian kita lihat pula antara badminton dan mendaki, ini yang manakah dimainkan oleh Surya. Jadi Surya ada pada bahagian mendaki. Jadi Q kita boleh nyatakan adalah mendaki. Seterusnya tepi K. Okey, tepi K ni pula, tadi kita nyatakan bahawa Q ini adalah mendaki. Jadi mendaki dimainkan oleh Surya, Pandian dan juga Fahad. Kemudian K ini juga bermain R. Kita lihat R dimainkan oleh 3 orang, iaitu mestilah badminton. Badminton kita ada Pandan, May dan juga Suzy. Jadi K ni dia main Q dan juga dia main R. Jadi di sini kita ada 2 nama yang sama di sini, Pandian main badminton dan Pandian juga main mendaki. Jadi untuk tepi K adalah Pandian. Baiklah, seterusnya terlihat soalan berikutnya, soalan B. Fahad dan rakan-rakannya bercadang untuk bersiar-siar di Bandar Melaka. Di sini ditunjukkan jadual 9.2 nama tempat dan diwakili oleh bucu. Kemudian jadual 9.3 adalah pasangan bucu beserta dengan jarak. Soalan 1 Roman. Lengkapkan rajah 7.2 di ruang jawapan dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat bagi mewakili perjalanan mereka. Di sini kita akan lihat pada jadual 9.3. Kita ambil yang pertama iaitu RZ 11.2. Jadi kita akan sambung R dengan Z. Kemudian kita akan labelkan dia punya pemberat 11.2. Jadi kita akan ulang perkara ini untuk ke semua pasangan bucu. Kemudian kita akan letak jaraknya sebagai pemberat. Ini jawapan kita untuk soalan B1 Roman. Seterusnya terlihat soalan yang berikutnya, soalan B2 Roman. Seterusnya, lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilewati sekali sahaja. Di sini kita akan lukis pokok dengan pemberat minimum berdasarkan kepada jawapan kita pada soalan B1 Roman ini tadi. Di sini kalau kita lihat, kita akan ambil pada bucu Z, kemudian sambung ke B, P, A, K dan juga R. Kita akan gunakan laluan ini. Laluan ini merupakan laluan terpendek. Ini jawapan kita untuk soalan B2. Seterusnya untuk soalan B3, Fahad ingin pergi ke Pantai Kelebang dari zoo. Dia mesti melalui perigi Hantuah untuk mengambil abangnya. Senaraikan 2 laluan terpendek bagi perjalanan ini. Okey, untuk soalan ini juga, kita kena mencuba pelbagai laluan
kemudian kita akan dapatkan laluan terpendek. Di sini kita akan nyatakan dua laluan. Jadi kita akan lihat balik jawapan kita pada B1 Roman tadi. Kita akan bermula pada Z dan kita akan berakhir pada K di sini. Dalam masa yang sama, kita kena lalu P, iaitu perigi hantuh di sini. Jadi di sini kita boleh lihat beberapa laluan. Jadi laluan terpendek di sini kita akan mula dengan Z, kita lalu P, kemudian PAK. Ataupun satu lagi laluan terpendeknya adalah Z, R, PAK. Jadi di sini kita ada dua jawapan untuk laluan terpendek. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan A1 Roman, 1 markah. A2 Roman, 1 markah. Kemudian untuk soalan B1 Roman, kita melukis graf pemberat dan tidak terarah. Kita akan dapat 3 markah. Seterusnya untuk soalan B2 Roman, kita melukis pokok dengan nilai minimum, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B3 Roman, dinyatakan dua laluan terpendek masing-masing, kita akan dapat 1 markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini, kita akan dapat 9 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 14. Kedalaman air dalam sebuah tadahan air berubah mengikut masa. Apabila tinggi air mencapai paras maksimum, pintu air itu akan terbuka untuk melepaskan air keluar sehingga paras air kembali ke paras minimum. Darjah 8 menunjukkan satu kitaran lengkap kedalaman air dalam meter dalam tadahan air itu. Terlihat soalan A. Berdasarkan darjah 8, nyatakan paras minimum dalam meter air dalam tadahan air itu. Jadi paras minimum berada di sini. Okay, paras minimumnya adalah 1 meter. Jadi jawapan kita 1. Kemudian untuk soalan A2 Roman. Jangka masa dalam jam pintu tadahan air itu dibuka. Jadi pintu tadahan air dibuka bila mencapai tahap maksimum, iaitu di 3 di sini. Jadi bermula pada jam pertama, berakhir jam ketiga. Jadi 2 jam. Seterusnya untuk soalan B. Tulis persamaan bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C dengan keadaan A, B dan C adalah pemalar. Jadi graf ini adalah graf sin. Jadi kita nyatakan A, B dan juga C. A itu apa? A itu adalah amplitude. Amplitude adalah kita akan ambil nilai maksimum tolak nilai minimum bagi 2. Nilai maksimum 3, maksimum 1. 3 tolak 1, 2 bagi 2. Jadi nilai A kita sama dengan 1. Okay, seterusnya adalah nilai B. B ini adalah kita ambil 360, kita bahagikan dengan masa bagi satu kitaran lengkap graf kita. Di sini satu kitaran lengkap graf adalah 4 jam. Jadi kita bahagi dengan 4. Kemudian kita akan dapat 90. Seterusnya adalah pemalar C. Pemalar C adalah pintasan paksi Y. Pintasan paksi Y kita di sini adalah 2. Jadi C sama dengan 2. Ini jawapannya kita akan tulis. Kita akan gantikan nilai A, B dengan C tadi. Iaitu Y sama dengan A. A kita 1, tulis sin. B adalah 90. X tambah C adalah 2. Seterusnya 2 Roman. Cari kedalaman air dalam meter apabila masa adalah 150 minit. Masa ini adalah diwakili oleh nilai X. Dan nilai X di sini diwakili dalam unit jam. Jadi kita akan tukar 150 kepada unit jam. Jadi 150 kita kena bahagi dengan 60. Jadi kita dapat masa dalam jam adalah 2.5. Jadi kita ganti Y sama dengan sin 90 2.5 tambah 2. Kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 1.29. Seterusnya untuk soalan C. Pada musim hujan, kedalaman air akan meningkat dari paras awal ke paras maksimum lebih cepat. Satu kitaran lengkap akan berlaku setiap 2 jam. Soalan 1 Roman. Lengkapkan graf di ruang jawapan untuk kedalaman air semasa musim hujan. Di ruang jawapan,
kita akan lukis graf yang sama tadi, tapi satu kitaran lengkap graf telah berubah. Jadi dia 4 jam, kali ini dia akan jadi 2 jam, di mana kedalaman air adalah sama. Jadi setiap 2 jam kita akan berlaku satu kitaran lengkap. Di sini kita akan bermula dengan kedalaman air itu adalah 2 meter. Kita akan buat macam ni. Ini satu kitaran lengkap. Kemudian dia akan berlaku satu lagi kitaran lengkap. Kita buat satu lagi. Macam tu. Jadi dia akan ada 2 kitaran lengkap di sini. Ini jawapan kita untuk C1 Roman. Kemudian C2 Roman, dengan membandingkan Raja 8 dengan graf anda di C1 Roman, jelaskan apakah maksud perbezaan frekuensi kedua-dua graf dalam konteks soalan tersebut. Jadi pada graf C1 Roman ini, frekuensi dia bertambah. Daripada masa 4 jam tu, dia ada 2 kitaran lengkap. Jadi di sini kita boleh nyatakan bahawa pintu terdahan air itu dibuka 2 kali. Sebab dibuka pada, ataupun kita boleh nyatakan paras air mencapai paras maksimum sebanyak 2 kali. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan A, 1 Roman 1 markah, A 2 Roman 1 markah. Kemudian untuk soalan B, 1 Roman kita akan dapat 2 markah. Soalan B, 2 Roman 1 markah. Kemudian untuk soalan C, terlengkapkan graf, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita nyatakan soalan C, 2 Roman, terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 8 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 15. A. Diberi bahawa ada 2 matriks simbol sama dengan di sini. Tentukan nilai X dan nilai Y. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa matriks ini adalah matriks sama. Jadi untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y, kita ambil pada Y. 5Y dia sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2 sama dengan 5Y. Maka Y sama dengan negatif 2 per 5. Kemudian untuk X pula, kita ambil di sini. X tambah 3 sama dengan 1. Maka X sama dengan negatif 4. Okey, seterusnya terlihat soalan B. Sebuah pasaraya menjual sushi dan ayam goreng 1 Roman. Lily membelanjakan RM55 untuk 3 kotak sushi dan 2 ketul ayam goreng. Kelly membelanjakan lebih RM20 berbanding Lily untuk 4 kotak sushi dan 3 ketul ayam goreng. Menggunakan kaedah matriks, hitung harga sekotak sushi dan seketul ayam goreng itu. Jadi di sini kita kena tulis 2 persamaan linear terlebih dahulu. Pertama sekali, Lily. Lily membelanjakan RM55 untuk 3 kotak sushi dan 2 ketul ayam goreng. Jadi untuk sushi kita nyatakan sebagai X dan ayam goreng Y. Jadi kita akan tulis 3X tambah 2Y sama dengan 55. Kemudian untuk Kelly pula, dia belanja RM20 lebih. Jadi kita akan perbelanjaannya akan jadi RM75. Dia beli kat sini 4 kotak sushi, jadi 4X tambah dengan 3Y sama dengan RM75. Kemudian daripada persamaan serentak ini, kita akan tukar kepada bentuk matriks. Kita akan tulis 3, 2, 4, 3 darabkan dengan X dan Y sama dengan 55 dan 75. Kemudian untuk dapatkan X dan Y, kita akan songsangkan matriks kita ini. Itu 1 per A darab D. A 3, D pun 3. Tolak dengan B darab C. Itu 2 darab dengan 4. Kemudian A dengan D kita akan tukar tempat. Jadi 3 dan 3 sama juga. Kedua-duanya adalah 3. Kemudian B kita akan tukar tanda. Daripada positif 2 jadi negatif 2. C juga tukar tanda jadi positif 4 jadi negatif 4. Kemudian darab dengan 55 dan 75. Kemudian untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y, kita akan terus menggunakan kalkulator.
Pertama sekali kita akan tekan menu, kemudian kita akan tekan A dan kita akan ambil simultaneous equation, kita tekan 1. Kemudian unknown kita tekan 2. Kita akan masukkan persamaan kita yang pertama, iaitu 3 sama dengan 2 sama dengan dan 55 sama dengan. Kemudian untuk persamaan kedua, 4 sama dengan 3 sama dengan dan 75 sama dengan. Yang kita tekan sama dengan, kita dapat X sama dengan 15. Tekan sekali lagi, kita dapat Y sama dengan 5. Ini jawapan kita untuk soalan B1 Roman. Selanjutnya untuk soalan 2 Roman, Raja 9 menunjukkan diskaun yang diberi oleh pasaraja itu pada satu hari tertentu. Jane mempunyai RM50 dan ingin membeli 2 kotak sushi dan 8 ketul ayam goreng. Adakah dia mempunyai wang yang cukup untuk membeli makanan itu pada harga diskaun? Justifikasikan jawapan anda dengan menggunakan pendaraban matriks. Jadi kita kena menggunakan pendaraban matriks. Jadi pertama sekali kita kena dapatkan harga selepas diskaun terlebih dahulu untuk sekotak sushi dan seketul ayam goreng. Jadi untuk sushi harga asalnya RM15. Jadi kita akan darab dengan 80% sebab dia diskaun 20%. Jadi dia cuma perlu bayar 80%. Jadi harga selepas diskaun adalah RM12 untuk sushi. Kemudian untuk ayam goreng pula RM5 harga asal, kita darabkan dengan 60%. Sebab diskaunnya 40%. Jadi kita akan dapat RM3. Jadi Jane boleh membeli dengan harga sushi RM12 dan ayam goreng RM3. Jadi kita akan menggunakan pendaraban matriks. Pendaraban matriks adalah baris darab dengan laju. Jadi baris kita akan ambil kuantiti yang dia beli, iaitu 2 kotak sushi dan 8 ketul ayam goreng untuk baris. Kemudian untuk lajur kita akan ambil harga yang telah pun diberi diskaun, iaitu 12 dan juga RM3. Kemudian kita buat pendaraban matriks. Jadi 2 darab 12 tambah dengan 8 darab 3. Dan kita dapat 48. Jadi harga keseluruhannya adalah RM48. Jadi Jane ada RM50. Maka jawapan kita adalah cukup. Justifikasinya kerana harga makanan itu adalah RM48. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan 15A, terdapatkan nilai Y1 markah, nilai X1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita menulis persamaan linear, kita akan dapat 1 markah. Kita tukar kepada bentuk matrik, 1 lagi markah. Kemudian kita menggunakan matrik songsang, 1 markah. Dan jawapan akhir masing-masing 1 lagi markah. Selanjutnya untuk soalan 2 Roman, kita mendapatkan harga selepas diskaun untuk sushi ataupun untuk ayam goreng, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan pendaraban matrik 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 10 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya kita masuk ke soalan bahagian C. Di bahagian C kita ada 2 soalan. Kita wajib jawab 1 soalan saja. Kita lihat soalan yang pertama untuk soalan bahagian C, soalan nombor 16. Sirhan merupakan seorang jurulatih memanah. Soalan Sirhan sedang menyediakan padang bagi aktiviti memanah. Dia ingin membina 2 garis berserenjang dengan menggunakan 3 tiang dan tali. Raja 10 menunjukkan pelan padang memanah dengan 3 tiang P, Q dan juga R. Berdasarkan Raja 10, 1 Roman, namakan bentuk yang terhasil daripada 3 tiang tersebut. Jadi di sini Sirhan akan buat garis serenjang. Garis serenjang tu maksud dia garis yang bersudut 90 darjah. Jadi kita akan sambungkan P dengan Q menggunakan pembaris. Kemudian Q dengan R. Kita gunakan pembaris, kita buat garis lurus. Kemudian kita terus sambung P dengan R. Jadi di sini kita dapat satu bentuk segitiga bersudut 90 darjah di sini. Jadi jawapan kita adalah segitiga bersudut tegak. Soalan 2. Hitung jarak dalam meter
antara tiang P dan tiang R jika PQ sama dengan 2.5 meter dan QR sama dengan 6.0. Jadi jaraknya di sini 2.5 dan 6.0. Untuk dapatkan PR, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Mana kita akan ambil 6 kuasa 2 tambah dengan 2.5 kuasa 2, kemudian kita punca 2 kan. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita dapat 6.5. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan 16A, untuk soalan A1 Roman terdapat 1 markah, A2 Roman angka pengiraan 1, jawapan 1, dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan A. Selanjutnya kita lihat soalan B. Dua orang pelatih Sirhan iaitu Zarif dan Syafi sedang bertanding di pusingan awal suatu pertandingan memanah. Diberi bahawa kebarangkalian Zarif untuk melangkah ke pusingan kedua ialah 3/5 dan kebarangkalian Syafi melangkah ke pusingan kedua ialah 4/9. Cari kebarangkalian bahawa Zarif atau Syafi berjaya melangkah ke pusingan kedua pertandingan itu. Di sini kita ada 2 orang. Kita nak cari kebarangkalian Zarif atau Syafi yang berjaya melangkah. Yang pertama, kalau Zarif layak, maka Syafi tak layak. Ataupun kalau Zarif tak layak dan Syafi layak. Atau kedua-duanya boleh layak. Sebab dia menggunakan perkataan atau. Jadi di sini kita ada 3 kemungkinan. Jadi kita akan kira tiga kemungkinan ini. Kita akan ambil nilainya, iaitu untuk Zarif layak adalah 3/5 dan untuk Syafi tak layak adalah 5/9. Kita darab. Kemudian kita tambah dengan kalau Zarif tak layak tapi Syafi layak, iaitu 2/5 darab dengan 4/9. Atau kedua-duanya layak, 3/5 darab 4/9. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 7/9. Kemudian dari segi pemberian markah, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah, dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan B. Selanjutnya kita lihat soalan C. Seorang budak lelaki telah melakukan panahan. Rajah 11 menunjukkan lintasan anak panah itu dari titik M ke titik N. Sini adalah M, sini adalah N. Titik M dan titik N berada 1.2 meter tegak di atas paras tanah mengufuk. Lintasan anak panah dapat diwakili oleh fungsi kuadratik ini. Hitung tinggi maksimum dalam M yang dicapai oleh anak panah yang diukur dari permukaan tanah. Jadi di sini kita akan dapatkan tinggi maksimum. Tinggi maksimum ini dia samalah dengan kita dapatkan titik maksimum. Jadi untuk mendapatkan tinggi maksimum, kita menggunakan kaedah titik maksimum. Kita kena dapatkan nilai X-nya terlebih dahulu. Itu X sama dengan negatif B per dengan 2A. Kita gantikan nilai B dan juga nilai A. Jadi nilai A kita di sini adalah negatif 13/200. Maka untuk nilai B kita adalah 39/20. Jadi kita ganti nilai tersebut. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 15. Kemudian kita kena dapatkan pula nilai fx ataupun nilai y-nya pula. Untuk mendapatkan nilai y ataupun fx, kita akan gunakan fungsi kuadratik yang dia bagi ini. Kita ganti saja nilai. Itu fx sama dengan, dan kita terus tekan kalkulator saja dan kita akan dapat 14.63. Ini adalah ketinggian dia. Tapi kita kena ingat titik M dan titik N tu berada 1.2 meter tegak. Jadi kita kena tambah lagi dengan 1.2 meter. Jadi kita ambil 14.63 ni tambah dengan 1.2. Dan jawapan akhir kita akan dapat 15.83. Kemudian dari segi pemberian markah,
kita mendapatkan nilai X terlebih dahulu tadi. Langkah pengiraan, kita akan dapat 1 markah, jawapan untuk X 1 markah. Kemudian kita mendapatkan pula nilai Fx. Langkah pengiraan 1, jawapan 1, kemudian jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk pecahan soalan C. Seterusnya, kita lihat soalan D. Sirhan merekodkan skor bagi Zarif dan skor bagi Syafi. Dia menghitung min dan sesian piawai bagi skor Zarif, iaitu masing-masing ialah 7.542 dan 1.2233. Cara 10 menunjukkan taburan skor bagi Syafi. Dengan menghitung min dan sesian piawai bagi skor Syafi, bandingkan prestasi kedua-dua pemanah itu. Anda hendaklah memberi komen tentang pemanah manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik secara purata dan pemanah manakah yang lebih konsisten. Jadi kita akan cari min terlebih dahulu. Itu min, kita akan gunakan rumus min, iaitu X bar sama dengan di sini. Jadi di sini kita akan ambil 6, itu skornya, darabkan dengan 19 dan tambah dengan 7 darab dengan 21 dan seterusnya. Kemudian di sini kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 7.319. Jadi di sini untuk langkah menggunakan kalkulator, pertama sekali kita akan tekan shift dan kita akan tekan menu. Kemudian kita pergi ke page yang kedua, tekan bawah, kita ambil 3 untuk statistik. Kemudian di sini kita tekan 1 untuk kita onkan frekuensi. Kemudian seterusnya kita tekan menu, kita tekan 6, kita ambil 1 untuk one variable. Di sini kita ada 2 lajur, itu lajur X dan juga lajur frekuensi. Jadi di sini kita akan masukkan dulu lajur X. Lajur X di sini adalah skor kita. Itu 6 sama dengan 7 sama dengan 8 sama dengan 9 sama dengan dan 10 sama dengan. Kemudian kita pergi ke lajur frekuensi, kita akan masukkan frekuensi yang pertama, 19 sama dengan 21 sama dengan 24 sama dengan 6 sama dengan dan 2 sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan option, kita tekan 3. Di sini kita dapat nilai X bar kita pada baris pertama, iaitu 7.3194. Jadi kita ambil 3 titik perpuluhan 7.319. Kemudian selepas itu kita dapat nilai sesian piawai pada baris kelima, iaitu 1.0385. Jadi kita dapat jawapan. Jadi kita akan tulis pula di sini adalah langkah pengiraan sisihan piawai. Jadi jawapan kita untuk sisihan piawai adalah 1.039. Kemudian seterusnya kita akan tentukan siapakah yang lebih baik dari segi purata. Jadi purata kita lihat untuk purata Zarif 7.5 dan purata untuk Syafi 7.3. Jadi dari segi purata yang baiknya adalah Zarif. Kemudian dari segi sisihan piawai pula, kita ambil sisihan piawai yang lebih kecil. Untuk sisihan piawai Zarif adalah 1.2, manakala untuk Syafi 1.0. Jadi dari segi sisihan piawai, yang terbaik adalah Syafi. Sebenarnya dari segi pemberian markah untuk soalan ini, kita mendapatkan nilai min 1 markah, nilai sisihan piawai 1 markah. Kemudian dari segi purata dinyatakan Zarif 1 markah dan sisihan piawai dinyatakan Syafi 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Dan secara keseluruhan, soalan 16 kita akan dapat 15 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 17. Tenaga roket air semakin popular di kalangan murid di Malaysia. Soalan A. Lajur 12 menunjukkan lintasan roket air yang dirakam menggunakan stroboskop apabila dilancarkan pada sarta mencanjang yang dilukis pada sarta kartes. 1 Roman.
Lintasan roket air itu diwakili oleh fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Nyatakan julat nilai A. Jadi kita lihat pada bentuk graf kita, bentuk N, itu bentuk masam. Dan untuk masam, nilai A kita adalah bernilai negatif. Jadi julat untuk nilai negatif adalah mesti kecil daripada sifar. Jadi jawapan kita adalah A mesti kurang daripada sifar ataupun kecil daripada sifar. Selanjutnya soalan 2 Roman. Roket air itu mencapai ketinggian maksimum 5 meter dari aras tanah dan mendarat 8 meter dari titik pelancaran. Nyatakan koordinat titik maksimum lintasan roket itu. Di sini kita akan lihat pada rajah kita di mana jumlah lintasannya adalah 8 meter, jadi di sini adalah 8. Kemudian tinggi maksimum di sini adalah 5. Diberi kepada kita 5. Jadi untuk mendapatkan titik maksimum, kita akan bahagi 8 tu dengan 2. Jadi di sini ada 4. Di tengah-tengahnya ada 4. Jadi jawapan kita untuk titik maksimum adalah 4, 5. X tadi adalah 4. Kemudian titik maksimum kita adalah 4, 5. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A 1 Roman 1 markah, soalan A 2 Roman kita akan dapat 2 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan A. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Yang 11 menunjukkan kos anggaran bagi penghasilan seunit roket air untuk beberapa pasukan yang bertanding dalam satu karnival STEM. Hitung sisian piawai bagi data tersebut. Okay, data yang kita ada di sini adalah data terkumpul sebab kita ada selang kelas di sini. Jadi kita kena dapatkan titik tengahnya terlebih dahulu untuk bagi setiap selang kelas. Iaitu ini 17, 22, 27 dan 32. Jadi untuk mendapatkan sisian piawai, kita kena dapatkan min terlebih dahulu, X bar. Kita akan ambil dan kita akan dapat jawapan kita adalah 23.56. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh juga menggunakan kalkulator sebagaimana yang kita telah gunakan pada soalan nombor 16 tadi. Dan kita dapatkan pula sisian piawai, kita gunakan rumus sisian piawai. Jadi sisian piawai kita adalah 5.22. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan ini, kita mendapatkan nilai min terdapat 1 markah untuk sisian piawai, langkah pengiraan 1 dan jawapan 1. Dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan B. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C. Rajah 13 menunjukkan reka bentuk bagi botol roket air yang terdiri daripada gabungan sebuah hemisfera, sebuah silinder dan sebuah kon. Diberi bahawa ketiga-tiga bentuk ini mempunyai jejari yang sama. Tinggi silinder adalah 4 kali jejarinya dan tinggi kon adalah sama dengan jejarinya. Jadi jejarinya adalah 5 untuk semua. Kemudian tinggi untuk silinder adalah 20. Kemudian tinggi untuk kon sama dengan jejari, iaitu 5 juga. Jika 1/3 daripada isi padu botol roket itu diisi dengan air, hitung nilai H. Okey, di sini 1/3 sahaja diisi dengan air. Jadi kita kena dapatkan isi padu 1/3 air dengan menggunakan rumus hemisfera, rumus silinder dan juga rumus kon. Jadi untuk pertama sekali, untuk hemisfera adalah 2/3 sebab kalau sfera 4/3, kalau hemisfera jadi 2/3. Darabkan dengan pi, darab dengan J nya 5 kuasa 3. Ini untuk hemisfera. Tambah dengan isi padu silinder, pi, J kuasa 2, darab T 20. Tambah pula dengan isi padu kon, 1/3, pi, J kuasa 2 dan darab dengan T. T pun 5 juga. Okay. Kita dapat semua ni,
kita kena bahagi dengan 3 sebab air tu cuma ada 1/3 sahaja. Jadi di sini kita boleh tulis darab dengan 1/3 samalah dengan bahagi dengan 3. Kemudian kita akan dapat isi padunya adalah 13,750 per 21. Okey. Kemudian macam mana pula nak dapatkan nilai H? Okey. Nilai H ni adalah kita ambil isi padu yang terdapat ni lah. Sebab 1/3 daripada bekas tu diisi dengan air. Jadi di sini kita akan guna rumus untuk silinder dan kon sahaja. Sebab hemisfera dah tak terlibat dah. Okay. Jadi kita akan guna rumus kon. Kita ambil kon 1/3 pi. J dia 5/2. Tinggi dia pun 5 juga. Kemudian tertambah dengan silinder. Silinder pi J/2. Kemudian T. T ni yang kita tak tahu berapa tinggi dia. Kon kita tahu 5. Kat sini kita tak tahu. Kita letakkan sebagai X. Kita letak X ini sama dengan 13,750 per 21 tadi. Okey, kemudian kita boleh terus tekan kalkulator untuk dapatkan tinggi silinder itu. Jadi X kita dapat 6.67. Dan soalan tanya tentang H. HCM. H itu adalah gabungan tinggi silinder tadi dengan kon. Jadi kita tambahlah dengan 5 lagi. Jadi kita dapat H sama dengan 6.67 tambah 5. Dan kita dapat 11.67. Kemudian dari segi pemberi markah, kita menggunakan rumus ketiga-tiga bentuk tadi dan darabkan dengan 1/3. Kita dapat 2 markah di sini. Kemudian kita gunakan rumus 2 bentuk pula. Kita dapat 1 markah. Kemudian kita dapat nilai X 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk pecahan soalan C. Balas selanjutnya terlihat soalan D. Hubungan antara sudut pelancaran roket air kosong dan jarak pendaratan L boleh diwakili oleh satu rumus trigonometri. Iaitu, ini rumus trigonometrinya. Dengan keadaan U adalah hal laju awal roket dan G adalah pecutan graviti. Seorang murid ingin menentukan sama ada 30 darjah atau 45 darjah sebagai sudut pelancar roket airnya supaya roket air mencapai jarak yang lebih jauh. Di sini diberi pada kita U 20 meter per saat dan G 10 meter per saat. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan sudut pelancar manakah yang terbaik bagi roket air itu. Jadi di sini kita ada dua sudut, 30 dan juga 45. Mari kita kira untuk yang 30 darjah dulu. Kita akan gunakan rumus yang diberi. L sama dengan U kuasa 2 per G 2 sin theta cos theta. Sini kita akan gantikan theta kita dengan 30, U dengan 20 dibagi kat kita dan G kita gantikan dengan 10. Jadi kita ambil 20 kuasa 2 per dengan 10 dan 2 sin 30 darjah cos 30 darjah. Okey, di sini apa yang dimaksudkan dengan tanpa menggunakan kalkulator? Tanpa menggunakan kalkulator ni bermaksud adalah pada sudut pada sin 30 dan juga pada cos 30. Disebabkan sin 30 dan cos 30 ini merupakan satu sudut khas yang pernah kita belajar semasa tingkatan 3. Kemudian kita ulang balik belajar pada tingkatan 5. Jadi di sini cikgu tunjukkan sudut khas untuk sin 30 dan cos 30. Jadi untuk sin 30 nilainya adalah 1/2. Manakala untuk cos 30 nilainya adalah punca 3 per dengan 2. Kemudian di sini kita akan ringkaskan 20 kuasa 2 per dengan 10, kita dapat 40. Yang ni kita boleh guna kalkulator.
yang tak boleh guna kalkulator tu adalah nilai sin 30 dan cos 30 tu. Kemudian kurungan 2. Jadi sin 30 kita dapat 1/2. Tulis 1/2. Kemudian untuk cos 40, untuk cos 30 kita dapat punca 3/2. Okey, kemudian sampai ke tahap ini kita boleh kira lah. Kita kira 40 darab dengan 20 punca 1/2 tu, kita ringkaskan dan kita akan dapat 20 punca 3. Macam tu. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan kan. Jadi di sini kita akan nyatakan jawapan kita dalam bentuk set macam ni. Kita ambil sin 45. Jadi sin 45 juga adalah sudut khas, di mana sin 45 sama dengan 1/punca 2 dan cos 45 adalah 1/punca 2 juga. Jadi kita gantikan. Kemudian di sini kita akan dapat 40. Kemudian kita boleh buat perbandingan jarak yang mana lebih jauh. Untuk 30 darjah jaraknya adalah 20/3 dan untuk 45 darjah jaraknya adalah 40. Jadi di sini kita akan pilih sudut 45 darjah. Kemudian dari segi pemberi markah, kita menggantikan nilai U dan juga nilai G dengan nilai yang betul di sini, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita gantikan nilai sudut sin 30 dengan cos 30 ataupun sin 45 dan juga cos 45 ni, kita akan dapat 1 markah. Mana-mana saja kita ganti, kita dapat 1 markah. Seterusnya kita dapat jawapan untuk kedua-dua nilai sudut tadi. Kita dapat 1 markah lagi dan kita membuat pilihan. Pilihannya adalah sudut 45 darjah. Dapat 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini kita dapat 4 markah. Dan secara keseluruhan soalan 17 kita akan dapat 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan jumpa lagi untuk video yang seterusnya.